الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti FB Live siri menghuraikan kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Aidrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Siri yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group ARG, ARG Pusat, yang telah masuk ke siri yang ke-16, yang mana kita sampai ke muka surat 50 ya. Kita sampai ke muka surat 50 daripada kitab Bid'ah Hasanah ini. Yang mana sebelum ini di muka surat 48 kita mula melihat dan menjawab syubhat, keraguan-keraguan yang bermain dalam fikiran golongan Wahabi ketika mana mereka mendakwa kononnya tidak ada bid'ah yang hasanah. Kononnya bid'ah cuma adalah sesat. Kita lihat yang pertama, mereka keliru di dalam memahami firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku telah redha untuk kamu itu Islam ya, menjadi agamamu. Jadi golongan Wahabi mendakwa kalau kita berkata ada di sana bid'ah hasanah, bermakna kita itu seolah-olah tidak menerima isi kandungan ayat ini. Kerana isi kandungan ayat ini mengatakan Allah telah sempurnakan agama ini. Jadi kalau kita menerima bid'ah hasanah, seolah-olah kita mendakwa bahawa agama ini belum sempurna. Ini cara kefahaman yang keliru. Kita menerima firman Allah Ta'ala bahawa Allah telah menyempurnakan agama ini dengan Allah meletakkan kepada kita sumber-sumber hukum. Allah meletakkan kepada kita kaedah-kaedah yang wajib kita ikuti, yang mana berdasarkan sumber-sumber hukum dan kaedah-kaedah yang diletakkan oleh Quran dan juga diletakkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah umat Islam dapat memahami hukum perkara-perkara yang baharu. Kerana tidak semua hukum itu mansus alaih, disebut secara jelas ini hukum-hukumnya, tidak. Bahkan di zaman Nabi SAW lagi telah berlaku demikian. Jangan katakan di zaman kita. Di zaman Nabi SAW sendiri telah berlaku perkara-perkara yang tidak dinaskan hukumnya secara soreh, secara direct di dalam Quran dan hadis. Misalnya ketika Nabi SAW menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi qadi, menjadi gubernur di Yaman, Nabi SAW interview, tanya dahulu Sayyidina Mu'az bin Jabal, dan antaranya Nabi SAW bertanya, kaifa taqdi idza urida laka qada? Macam mana wahai Mu'az kamu akan buat satu keputusan bila dibawa ke hadapan kamu sesuatu kes? Maka Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran, kitab Allah, yakni Al-Quran. Lalu Nabi SAW bertanya, fa'illam tajid fi kitabillah. Lalu kalau kamu tak jumpa solusinya di dalam Al-Quran, bagaimana?
Nah, jadi daripada pertanyaan Nabi SAW ini boleh kita fahami bahawa ada perkara-perkara yang berlaku kalau kita nak cari nas direct dalam Al-Quran memang tidak jumpa. Demikianlah apabila Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab fa bi sunnati Rasulillah, maka saya akan berhukum berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Masih lagi Nabi SAW bertanya, fa illam tajid fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'i wala alu. Bagaimana kamu akan membuat keputusan kalau kamu tidak jumpa solusinya dalam kitab Allah, tak jumpa dalam Al-Quran, dan kamu tidak jumpa solusinya di dalam sunnah Nabi SAW? Sayyidina Mu'adz menjawab, saya akan beristihad berdasarkan pandangan saya dan saya tidak akan cuai. Jadi Nabi SAW bersetuju dengan jawapan Sayyidina Mu'adz. Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul kepada apa yang meredakan Rasul. Maknanya Nabi SAW reda dengan jawapan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan, oh itu hanya pada masa itu, jelas tidak. Ya, tidak ada umat Islam yang berakal yang mengatakan semua perkara yang berlaku di dunia ini telah ada hukum yang direct dalam Al-Quran. Tidak ada hukum yang direct dalam Al-Quran cerita tentang hukum pemindahan organ. Tidak ada hukum yang direct dalam Al-Quran bercerita tentang forex, option. Tidak ada hukum yang direct dalam Al-Quran bercerita tentang cryptocurrency. Bahkan tidak ada hukum direct dalam Al-Quran bercerita tentang hukum minum air ketum. Ya, benda simple saja. Orang rebus daun ketum, dia peram dan dia buat satu minuman. Apa hukum? Kalau nak cari dalam Al-Quran dan hadis, jelas tidak ada yang menyebutkan secara direct. Tapi bukan bermakna perkara-perkara ini tidak ada hukum. Maka demikianlah perkara baharu yang berlaku selepas daripada Nabi SAW itu adalah perkara yang dinamakan bid'ah. Itu kita tidak nafikan. Memang ramai ulama mengkelaskan bid'ah ini perbuatan yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi perbuatan ini bukan bid'ah ini bukan hukum. Ya. Hukum syarak yang taklifi terbahagi kepada 5. Kalau dituntut kita melakukan dengan tuntutan yang pasti, tidak ada pilihan. Kalau kita tinggalkan berdosa, itu namanya wajib. Kalau kita dituntut melakukan dengan tuntutan yang tidak putus, maksudnya masih ada pilihan, itu namanya sunat. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Kalau kita dituntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang putus, tak ada pilihan, kalau kita buat juga berdosa, itu namanya haram. Dan kalau kita dituntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak putus, maknanya kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi kalau kita masih melakukannya tidak sampai berdosa, itu namanya makruh. Dan kalau kita diberi pilihan, nak buat boleh, tak mau buat pun tak ada masalah, itu namanya harus. Jadi inilah 5 hukum syarak yang taklifi. Tidak termasuk di dalam hukum itu perkara bid'ah. Tadi saya terbaca komen satu orang, saya sajalah kadang-kadang posting ni saya suka letak posting Facebook saya suka letak gambar-gambar yang ada kaitan walaupun tidak secara direct tapi ada kaitan dengan posting. Jadi saya letak gambar Menteri Agama melakukan solat hajat secara berjamaah dan jarak antara makmum dengan makmum tu jauh, lebih kurang 1 meter ataupun kurang lebih macam itulah, jauh lah, tidak macam solat jamaah yang sepatutnya. Jadi saya katakan ini contoh amalan yang berlaku padanya bid'ah hasanah. Jadi ada tak berapa hari lepas tu, ya saya baru perasan hari ni lah, ya, mungkin dia pun baru komen. Dia kata, apalah ustaz apa ni tak faham bid'ah, kata dia. Dia kata kalau orang tak mampu sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk. Mungkin dia sangkakan maksud saya bid'ah tu kerana sembahyang duduk. Sebenarnya gambar tu gambar lepas sembahyang. Jadi masing-masing duduk baca doa. Yang saya maksudkan bukan sembahyang duduknya, ya, saya memang tidak berlaku sembahyang duduk pun, ya. Saya maksudkan melakukan solat hajat secara berjamaah itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Satu, bid'ah lah. Dan ini bid'ah dalam urusan agama, ya, kerana solat ini adalah urusan agama. Zaman Nabi SAW, ada Nabi SAW anjurkan orang lakukan solat hajat, yakni orang tu ada hajat, Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Jadi itu namanya solat hajat, ulama yang menamakan sebagai solat hajat. Kemudian tapi tidak ada dalil bahawa solat untuk menunaikan hajat ini dilakukan secara berjamaah, kecuali hajat yang khusus, ya, seperti istisqa, minta hujan. Itu ada dalil dilakukan secara berjamaah. Tapi solat hajat yang lain tidak ada dalil bahawa dilakukan secara berjamaah. Jadi itu maksud saya, solat hajat berjamaah itu bid'ah, ya, perkara baharu. Kemudian duduk jarak yang begitu jauh antara satu makmum dengan satu makmum yang lain juga tidak ada dalil dilakukan di zaman Nabi SAW.
Oleh kerana tidak ada dalil ianya dilakukan di zaman Nabi SAW, bermakna kita boleh namakan ia bid'ah, ya, perkara baharu. Jadi tapi saya tidak condemn, saya mengatakan itu bid'ah hasanah. Cuma hamba Allah tu keberatan, kata dia itu bukan bid'ah kalau setakat sembahyang duduk sebab dia tak mampu. Sebenarnya tidak timbul isu sembahyang duduk. Ya. Yang kedua, kata dia dah oleh kerana ada masalah virus, maka mereka sembahyang jauh lah. Itu fiqh, kata dia. Fiqh itu adalah kebijaksanaan. Dia bukan bukan isu fiqh itu kebijaksanaan atau apa. Fiqh dari segi bahasa maknanya kefahaman. Bila kita sebut fiqh dari segi istilah, dia sudah ada makna yang lain, ya, iaitu ilmu yang bersangkut dengan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit-talab atau bit-takhir. Yang dikatakan fiqh ini ilmu yang bersangkut dengan khitab Allah, perintah Allah, ya, kalam Allah, yang mana perintah dan kalam Allah ini bersangkut dengan perbuatan orang mukallaf, sama ada bersangkut dalam bentuk dituntut, imma bit-talab au bit-takhir, ataupun khitab Allah tu dalam bentuk diberi pilihan. Jadi itu yang kita jadi pecah pada 5 hukum, ya. Talab pecah kepada 2. Satu talabul fi'li, dituntut kita melakukan. Satu lagi talabut tarki, dituntut kita meninggalkan. Setiap daripada 2 ni pula pecah 2. Ada yang talabul fi'li, talaban jaziman, dituntut kita melakukan dengan tuntutan yang pasti, itu namanya wajib. Ada talabul fi'li, talaban ghairu jazimin, dituntut kita melakukan dengan tuntutan yang tidak putus, itu namanya sunat. Kemudian yang talabut tarki juga pecah 2. Talabut tarki, talaban jaziman, dituntut kita meninggalkan dengan tuntutan yang pasti, yang putus, itu namanya haram. Dan ada talabut tarki, talaban ghairu jazimin, dituntut kita meninggalkan dengan tuntutan yang tidak putus, itu namanya makruh. Kemudian at-takhir, diberi pilihan, itu namanya jaiz ataupun mubah, ya, diharuskan. Jadi solat hajat secara berjamaah bid'ah, ya, tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi apakah hukumnya? Jadi bila kita lihat pandangan para ulama, secara umumnya ulama mengatakan boleh. Bukanlah kata mesti solat sunat ini, solat sunat hajat ini mesti berjamaah, tidak. Bahkan di zaman Nabi SAW, solat sunat hajat kecuali yang khusus seperti solat istisqa itu dilakukan seorang-seorang, tidak dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau kita nak lakukan secara berjamaah, tidak ada dalil yang menyuruh secara khusus dan tidak ada dalil yang melarang secara khusus, dan masih boleh berpayung dengan keumuman galakan untuk kita solat berjamaah. Jadi daripada sudut itu ia dibenarkan. Itu namanya hasanah, ya, kerana ia adalah bid'ah yang baik, ataupun sekurang-kurangnya bid'ah yang dibenarkan. Demikian juga asalnya menjarakkan antara satu makmum dengan jarak yang begitu jauh. Sepatutnya kan antara satu makmum, walaupun tidaklah menempel, macam perangai sesengah Wahabi ni, mentang-mentang nak rapatkan saf, dia sampai memijak jari, hujung jari kaki kita, sampai dia menarik kita terlampau rapat dengan dia. Tidaklah sampai begitu, ya. Rapatkan saf ni maknanya janganlah ada selang antara satu orang dengan satu orang tu, sehingga sebenarnya boleh celus lagi orang lain. Jadi kalau kita lihat solat hajat yang dilakukan oleh Menteri Agama kita tu, jangan kata seorang, bahkan 3-4 orang boleh celus antara satu makmum dengan satu makmum. Maka menjarakkan itu namanya bid'ah, iaitu benda baharu. Tapi bukanlah bila kata-kata bid'ah itu maksudnya sesat, masuk neraka seperti kefahaman Wahabi. Iaitu kita katakan bid'ah artinya baru. Boleh ke tak boleh? Kena tanya. Dari segi syarak, asalnya tak boleh. Asalnya itu menghilangkan fadilat. Tetapi bukan saja-saja mereka buat begitu, tapi ingin untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan juga nyawa. Kan kita tahu virus COVID-19 ni dia tersebar dengan, dia panggil apa, droplet, ya, dengan percikan-percikan air. Jadi mungkin orang tu bersin, mungkin orang tu bernafas, mungkin orang tu bercakap. Kalau jarak itu terlampau dekat, possibility kalau orang tu sudah kena jangkitan untuk dia menjangkiti orang lain tu ada. Jadi itulah yang dikatakan social distancing, ya. Jadi social distancing ni adalah keperluan. Jadi oleh kerana menjarakkan itu kerana hajat, kerana agama kita ni agama yang tidak membebankan, walaupun itu urusan ibadah, tapi oleh kerana kalau dilakukan dengan cara yang tidak bid'ah itu merisikokan kepada jangkitan dan juga merisikokan kepada bahaya nyawa, maka walaupun ianya bid'ah, tapi ianya adalah bid'ah yang hasanah. Iaitu yang saya terangkan, saya ada posting dalam
Facebook hari ini. Moga-moga kita harap saudara kita itu boleh faham dan tidak terlampau cepat untuk memperlekehkan ustaz-ustaz. Apalah kata dia, ustaz pun tak faham bid'ah, ya. Tak perlulah sampai begitu kan. Benda ni boleh diterangkan dan boleh dibincangkan dengan baik. Jadi begitu. Memang kita tidak menafikan, bahkan kita menerima bahawa Allah telah menyempurnakan agama kita. Berarti di sana kita boleh faham apa hukum sesuatu perbuatan walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW, dengan cara nas, iaitu secara direct, ataupun secara istimbat, iaitu dengan cara yang digali. Misalnya yang para ulama kita bincang tempoh minimum untuk alhamlu, mengandung tu paling minimum lama mana? Misalnya lah, ya, kalau kita fikir secara logik, kalau satu orang baru minggu lepas dia berkahwin, tahu-tahu minggu ni isteri dia dah bersalin. Jadi kita buat pertanyaan, macam mana baru seminggu kahwin dah boleh bersalin? Jadi kalau orang kata, iyalah, lepas dia kahwin, dia bersama, lepas tu isteri dia mengandung, tapi isteri dia jenis yang mengandung tak lama, jadi lepas seminggu mengandung dia bersalin. Boleh ke? Logik ke? Kena ke bahawa lepas seminggu, maknanya seminggu tu dah boleh jadi janin, dah boleh membesar dan boleh bersalin? Maka timbullah isu, sebenarnya tempoh paling singkat untuk seseorang itu mengandung lama mana? Itu tidak dijelaskan dengan direct di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, tapi itu istimbat, digali oleh sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali melihat ada dua ayat Al-Quran yang beliau boleh istimbat, beliau boleh gali tempoh minimum mengandung, iaitu satu ayat yang menceritakan bahawa tempoh mengandung dan tempoh menyusu adalah 30 bulan. Boleh cek, ya, dalam ayat Al-Quran ada ayat yang memberitahu orang itu mengandung dan menyusu tempohnya 30 bulan. Tapi ada ayat yang lain yang mengatakan bahawa tempoh menyusu adalah haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. 2 tahun yang sempurna adalah 24 bulan. Jadi ini logiknya, ini namanya logik. Bukannya direct Quran kata tempoh sekurangnya seorang itu mengandung sekian-sekian bulan, tidak ada. Tetapi istimbat ini adalah salah satu cara kita itu melihat kepada kesempurnaan agama ini, adalah boleh digali daripada ayat Quran dan hadis itu satu conclusion hukum. Jadi Sayyidina Ali melihat, kalaulah tempoh menyusu dan mengandung 30 bulan dan tempoh menyusu adalah 24 bulan, maka tempoh mengandung adalah 30 bulan tolak dengan 24 bulan, maka jadilah minimum tempoh mengandung itu 6 bulan. Ini bid'ah, tidak ada dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, memang kalau kamu nakkan secara nafsan, secara di spell out, memang tidak ada. Tapi kalau kamu faham bahawa hukum boleh secara istimbatan, secara implied, secara digali, maka itulah menunjukkan kesempurnaan agama kita. Kemudian mereka keliru tentang masalah kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi mereka menyangkakan kalau hadis yang sahih telah mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, macam mana lagi boleh dikatakan sebahagian sesat, sebahagian tidak? Yang ni dah boleh rujuk kepada rakaman siri-siri yang lalu. Saya telah beberapa kali lah menerangkan bahawa kullu tidak semestinya bermakna semua. Ada contoh ayat Quran, ada contoh hadis Nabi yang membuktikan bahawa kullu tidak bermakna sebahagian. Kullu tidak semestinya bermakna semua. Ada sebahagian besar daripada kullu bermakna sebahagian. Hanya sebahagian kecil sahaja kullu yang bermakna semua. Cuma dalam kuliah kita semalam, kita melihat bagaimana berlaku contradiction dalam fahaman Wahabi ini, ketika mana dalam konteks menolak bid'ah hasanah, mereka mengatakan kullu tidak boleh bermakna sebahagian, tapi dalam konteks mereka menolak ke penyelewengan golongan Mu'tazilah, mereka pula boleh nampak kebenaran bahawa kullu tidak semestinya bermakna semua. Misalnya Syekh Ibn Utsaimin, iaitu ulama Wahabi yang contemporary, ulama Wahabi yang sezaman dengan kita, iaitu beliau mengatakan ketika menolak bid'ah hasanah, kata beliau, qauluhu ay sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah kulliyatun. Sabda baginda, setiap bid'ah itu sesat, ini bersifat menyeluruh, ammatun, umum, syamilatun, mencakupi, musawwaratun bi aqwa adawati syumuli wal umum, digambarkan dengan alat yang paling kuat untuk menggambarkan, meliputi dan keumuman. Itu apa? Kullun.
Fa ba'da hadhil kulliyati yasihu an nuqassimal bid'ata ila aqsamin thalathatin aw ila aqsamin khamsatin. Jadi kata Syekh bin Utsaimin, selepas digambarkan dengan alat keseluruhan, itu kalimah kullu, masih boleh kita itu membahagikan bid'ah kepada 3 bahagian, yang sebenarnya yang popular bukan 3, 2. Au ila aqsamin khamsah, atau kepada pembahagian yang 5 mengikut hukum, abadan hadza la yasihu, selama-lamanya pembahagian bid'ah ini tidak sah, kata dia. Jadi ini dalam rangka nak menolak bid'ah hasanah. Tapi dalam rangka nak menolak penyelewengan kesesatan golongan Mu'tazilah, boleh pula dia mengatakan anna mithla hadha at-ta'bir kullu syai'in amun qad yuradu bihil khas mislu qawlihi ta'ala al-malikati saba'in wa utiyat min kulli syai'in wa qad kharaja syai'un katsirun lam yadkhul fi mulkiha minhu syai'un mithlu mulki Sulaiman. Jadi perlu diterangkan, orang Mu'tazilah ini dia menyeleweng kerana banyak sangat menggunakan akal sehingga mengatasi wahyu. Antara penyelewengan golongan Mu'tazilah, dia mendakwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran tidak qadim. Di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran qadim. Al-Quran itu kan kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Maka bukan saja zat Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Demikian juga sifat Allah juga qadim, iaitu tidak ada permulaan. Jadi ada, saya perhatikan golongan Wahabi yang memfitnah golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kononnya Asy'ariyah mengatakan Quran itu baharu. Bukan. Asy'ariyah yang melawan Mu'tazilah. Ketika mana Mu'tazilah menyeleweng dengan mendakwa Quran itu adalah baharu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya yang berdebat, berhujjah, sehingga dengan izin Allah akhirnya mati fahaman Mu'tazilah yang asalnya mendapat sambutan hangat termasuk di kalangan pemerintah pada masa itu. Jadi dalam kes ini, Syekh bin Utsaimin, pandangan beliau sama seperti pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa Al-Quran bukan makhluk. Jadi beliau mengatakan, hujjah golongan Mu'tazilah mengatakan, oleh kerana Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan setiap sesuatu, wal Qur'anu syai'un, kata mereka, dan Quran itu sesuatu. Maka berdasarkan ayat Al-Quran tadi, maka Allah juga menciptakan Al-Quran, maka Al-Quran itu juga makhluk. Jadi sebenarnya ini tak betul. Tapi Syekh bin Utsaimin nampak, dia kata perkataan seumpama ini kullu syai'in ini am, tetapi qad yuradu bihil khas, boleh jadi sahaja am itu dimaksudkan dengan maksud yang khusus. Mislu qaulihi ta'ala an malikati saba'in, sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan tentang ratu negeri Sabak. Allah menceritakan wa utiyat min kulli syai'in, ratu negeri Sabak ini dikurniakan segala sesuatu, setiap sesuatu dikurniakan kepada dia. Padahal kharaja syai'un katsirun lam yadkhul fi mulkiha, padahal realitinya banyak saja perkara-perkara yang tak termasuk di bawah kerajaan dia. Minhu syai'un mislu mulki Sulaiman, antara syai'un yang tidak termasuk, sesuatu yang tidak termasuk di bawah kerajaan ratu negeri Sabak adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Jadi Syekh Ibn Utsaimin boleh pula dia faham bahawa kullu tidak semestinya bermakna sebahagian. Kullu tidak semestinya bermakna semua. Dalam kes nak melawan Mu'tazilah ni, dia boleh nampak pula, kullu tidak semestinya bermakna semua. Tetapi dalam kes dia nak menolak bid'ah hasanah, dia seolah-olah kontradik diri dia sendiri dengan mendakwa kononnya kullu tidak boleh bermakna sebahagian. Jadi ini masalah dengan golongan Wahabi. Mereka tidak nampak cenderung untuk mempertahankan kebenaran. Sebaliknya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan pandangan mereka semata-mata. Sebab itulah berlaku contradiction. Hujah mereka sendiri bercanggah dengan hujah mereka sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Perkataan sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kaum Wahabi dalam menolak bid'ah hasanah juga berargumen, berhujah dengan perkataan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat. Ini tidak ada masalah, kerana bahkan ini juga lafaz daripada hadis Nabi SAW. Sekarang yang penting kita nak memahami makna lafaz itu. Cuma Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menambah lagi, wa in ra'ahan nasu hasanatan,
walaupun dilihat bid'ah itu oleh manusia baik. Jadi kata dia, tengok, kamu kata tahlil arwah baik, kamu kata selawat selang-selang tarawih baik, kamu kata ni nak hampir dah ni, hari ni Isnin, Selasa, Rabu malam Khamis, malam nisfu Sya'ban, baca Yasin, berdoa malam nisfu Sya'ban, kamu kata baik, kamu kata doa akhir tahun awal tahun baik, padahal itu bid'ah, kan? Kamu dah melawan kata-kata sahabat. Sahabat mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia melihatnya hasanah, baik. Jadi kata mereka dalam pernyataan di atas, Ibn Umar radhiyallahu anhuma menegaskan bahawa semua bid'ah adalah sesat meskipun orang memandangnya sebagai satu kebaikan. Baik. Syubhat itu kita jawab bahawa yang dimaksud semua bid'ah adalah sesat dalam perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas adalah bid'ah yang tercela, bukan bid'ah yang baik. Jadi kita nak faham percakapan seorang tu bukan hanya kita ambil satu dan kita war-warkan ini, bukan. Kita kena lihat karakter orang itu sendiri, dia menggunakan bid'ah itu macam mana. Memang kalau nampak pada zahir ini seolah-olahnya semua, tidak ada yang tidak sesat, tetapi tidak. Kita boleh faham bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu ketika menyebut semua bid'ah itu sesat, beliau sedang memfokuskan kepada bid'ah yang tercela, bukan bid'ah yang baik. Kalau saya sendiri pun saya mengatakan kita wajib menolak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, orang yang kenal saya, dia akan faham bahawa Ustaz Engku ni dia bukan tolak semua bid'ah. Bila Ustaz Engku kata kita kena tolak bid'ah dalam agama, Ustaz Engku maksudkan bid'ah yang bercanggah. Adapun bid'ah yang selari dengan agama, itu tidak tolak. Dalilnya banyaklah. Ceramah-ceramah dia banyak, dia cerita macam itu. Jadi demikian, kalau kita boleh tengok, hal bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak bermaksudkan semua bid'ah adalah beliau sendiri melakukan tambahan dalam bacaan talbiyah sebagaimana yang dikemukakan sebelum ini. Kan sebelum ini dalam rangka kita memberi contoh bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat di dalam perkara ibadah, antaranya dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam talbiyah. Talbiyah ini ibadah. Kemudian beliau juga mengeluarkan pernyataan tentang adanya bid'ah hasanah dalam riwayat berikut. Anil Hakam ibn al-A'raji qala sa'altu ibn Umar an salatid duha wa huwa mustanidun zuhrahu ila hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bid'atun wa ni'matil bid'ah. Daripada Al-Hakam bin Al-A'raj, dia berkata, aku telah bertanya kepada Ibn Umar tentang salat duha. Jadi padahal ketika itu beliau sedang bersandar belakang beliau pada hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hujrah ni kamar, bilik Nabi SAW. Lalu dia menjawab, bid'ah. Solat duha di sisi Ibn Umar adalah bid'ah. Mungkin tidak sampai kepada beliau riwayat yang mengatakan Nabi SAW ada melakukannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, sebahagian sampai kepada mereka sesuatu perbuatan Nabi dan sebahagian tidak sampai kepada mereka. Jadi daripada sudut ianya tidak sampai kepada beliau, jadi beliau anggap itu bid'ah. Tetapi bila menyambung, dan ia adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi bila kita lihat dari segi perbuatan beliau ada melakukan perbuatan bid'ah dalam ibadah. Dari segi perkataan beliau ada pernah memuji sesuatu yang beliau sendiri mengatakan ianya bid'ah. Maka memahami konteks percakapan beliau secara keseluruhan, apabila beliau mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya baik, maka itu merujuk kepada bid'ah yang dolalah sahaja, bid'ah yang mencanggah dengan agama. Itu memang betul lah. Misalnya kalau di zaman kita sekarang, ramai orang tanpa mengira parti politik lah, dia menganggap mengangkat orang kafir jadi pemimpin itu baik. Bahkan kadang-kadang dia menjustifikasikan, dia kata lebih baik saya mengangkat orang kafir yang adil berbanding saya itu mengangkat orang Islam yang korup. Ini kita biasa dengar perkara-perkara macam ini. Kemudian kita pernah dengar juga orang yang mengatakan lebih baik kita itu memberi amanah kepada orang kafir berbanding memberi amanah kepada orang Islam. Jadi ini sebenarnya adalah perkara yang bid'ah, yang sayyi'ah, yang tidak diajar oleh Nabi SAW,
Nabi SAW memang mengajar kita membenci kezaliman, dan Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazlumah, hendaklah kau tolong saudara kau, baik dia orang yang melakukan kezaliman maupun dia orang yang dizalimi. Jadi sahabat tanya, kalau kita menolong saudara yang dizalimi, okey, itu jelas. Tapi bagaimana kita menolong saudara kita yang buat zalim? Jadi Nabi SAW menerangkan, menolong saudara buat zalim adalah dengan mencegah dia daripada melakukan kezaliman. Ya, itu kita tidak nafikan. Tetapi sampai mengatakan mengangkat orang kafir itu lebih baik daripada orang Islam, itu bid'ah yang sayyi'ah. Wa in ra'ahan nasu hasanatan. Walaupun ramai orang melihat baik, sebab sudah terpengaruh sangat dengan pemikiran parti politik, maka dia sudah memejamkan mata kepada perkara yang bercanggah dengan syarak. Jadi untuk kita yang nak ikut hukum, kita tetap kata benda itu tak baik. Walaupun parti yang kita sokong buat benda itu, wajib kita kata benda itu tak baik. Tak boleh mentang-mentang oleh kerana yang buat perkara itu parti kita, maka kita kata oh itu tak apa. Kalau parti orang lain buat, kita tahu tak boleh angkat orang kafir sebagai pemimpin haram dan sebagainya. Kita konsisten, walaupun orang melihatnya baik, tapi kalau jelas perkara bid'ah itu bercanggah dengan syarak, maka itu tetap dolalah, itu tetap perkara yang sesat. Maka kena difahami secara keseluruhan ya, percakapan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Yang keempat, perkataan sahabat Nabi yang mana Wahabi juga keliru di dalam memahaminya, iaitu perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, hendaklah kamu ittiba', ikut sunnah lah. Wa la tabtadi'u, janganlah kamu buat bid'ah. Faqad kufitum, kamu dah dicukupi dah. Kamu nak buat bid'ah buat apa? Apa yang ada pada kamu tu dah cukup. Jadi mereka memahami perkataan Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu ini melarang bid'ah secara mutlak. Tengok sahabat Nabi pun kata dah jangan buat bid'ah. Tak heran, bukan kata sahabat Nabi. Nabi SAW sendiri melarang buat bid'ah. Jadi bukan isu kita mengatakan kita ini tidak dilarang melakukan bid'ah, itu bukan isu. Isunya kita nak faham, bila kita dilarang melakukan bid'ah yang macam mana yang kita itu dilarang melakukan. Tapi yang inilah Wahabi gagal faham. Kata dia, seolah-olahnya larangan ini mutlak. Syubhat tersebut dapat dijawab. Yang pertama, bid'ah yang dilarang oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu adalah bid'ah yang tercela, yang buruk, bukan bid'ah yang baik. Hal ini terbukti dengan dua hal sekurang-kurangnya. Pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri bila menganjurkan, bahkan mengajarkan bacaan selawat yang disusun selawat yang baik kepada Nabi SAW, yang beliau susun bukan daripada Nabi SAW. Maknanya dalam bab selawat, beliau mengajarkan selawat yang bid'ah. Selawat yang beliau sendiri susun. Kemudian penyataan beliau sendiri tentang bid'ah hasanah yang sangat tegas. Maknanya kita kena timbang tu, kita katakan jangan kita ambil satu percakapan terus kita buat conclusion. Kita kena lihat dalam konteks. Kita kata contextual, jangan textual. Textual tu yang banyak menyebabkan kita tersilap faham. Kalau kita contextual, kita lihat beliau sendiri mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Beliau sendiri mengatakan apa yang dilihat oleh orang Islam elok, maka ia di sisi Allah elok, dan apa yang dilihat oleh orang Islam buruk, maka yang demikian itu di sisi Allah buruk. Maksudnya bila orang Islam dengan ulama'nya, dengan masyarakatnya misalnya, melihat bahawa amalan membaca Yasin pada malam Jumaat itu bagus, melihat amalan sambutan Maulid itu bagus, melihat amalan salawat itu bagus, bermakna amalan itu bagus. Makna amalan ini walaupun tidak ada dalil khusus, ia adalah hasanah, kerana baca Yasin malam Jumaat masih termasuk dalam baca Yasin, masih termasuk di dalam melakukan ibadah yang tidak ditetapkan waktunya. Habis kenapa kamu pilih malam Jumaat? Kerana ada riwayat yang walaupun dhaif tetapi menceritakan tentang kelebihan membaca Yasin malam Jumaat membawa kepada diampunkan dosa. Jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kan baca Yasin diampunkan dosa itu namanya fadilat. Baca Yasin hukumnya sudah tahu, iaitu sunat, dapat pahala baca Quran.
Tapi kenapa orang lebih cenderung baca Yasin malam Jumaat? Kerana ada riwayat yang mana belum pasti. Riwayat itu palsu. Dan belum pasti memang itu daripada Nabi SAW. Dalam keadaan belum pasti itulah yang lebih cermat kita mengamalkan, kerana kemungkinan bahawa Nabi SAW pernah memberitahu begitu itu ada. Berbeza kalau hadis itu palsu. Jadi yang itu yang kadang-kadang mereka tidak faham. Dan yang kedua, yang selalu berlaku di kalangan orang kita bukanlah menetapkan baca Yasin malam Jumaat, tidak. Yang berlaku pada masyarakat kita adalah membiasakan diri membaca Yasin pada malam Jumaat. Kerana kalau menetapkan ini seolah-olah mengatakan tak boleh baca surah lain pada malam Jumaat melainkan Yasin. Ataupun mengatakan kalau nak baca Yasin mesti baca malam Jumaat. Setahu saya tidak ada orang yang tersalah faham sehingga begitu. Kalau ada kita perbetulkan. Yang berlaku adalah mereka membiasakan diri. Membiasakan diri ini masih terpayung dengan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Saya akan sambung lagi untuk menutup. Dia ada 5 kekeliruan. Tinggal lagi kekeliruan yang kelima. Sebab tadi pun kita mula agak lambat. Maklumlah hari Isnin ni kita dengan urusan berbuka dan sebagainya agak lambat. Saya perasan tadi kita mula pukul 9.20. Jadi insyaAllah tak masalah kalau kita berhenti pukul 10 lebih sedikit untuk menghabiskan. Iaitu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang orang Wahabi ni dalam keadaan mereka kerap juga memperlekehkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memperolok-olokkan fatwa beliau, tapi bila nampak peluang, mereka akan ambil percakapan Imam Syafi'i untuk menyokong pendirian mereka, padahal mereka salah konteks. Iaitu mereka mengambil perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi manistahsana faqad syarra'a. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, secara direct begitu, iaitu barang siapa yang istihsan, memandang elok sesuatu perkara, faqad syarra'a, maka orang itu telah membuat syariat baru. Patutnya musyarri' adalah Allah dan Rasul. Tapi dia ni, dia tengok benda tu baik, dia kata baik. Mana dia seolah-olah dia yang buat syariat. Jadi kaum Wahabi mengertikan istihsan di atas dengan makna bid'ah hasanah. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan rasa lucu lah dengan alasan ini, kerana kita akan tahu konteks mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut manistahsana faqad syara'a. Bukan Imam Syafi'i bercerita tentang bid'ah hasanah. Imam Syafi'i sendiri yang mengistilahkan bid'ah mahmudah, bid'ah ghairu mazmumah, itu daripada kalam Imam Syafi'i. Wa in al-bid'atu bid'atani fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Bid'ah dua jenis, mana yang selari dengan sunnah maka bid'ah macam itu terpuji. Dan mana yang tidak bercanggah dengan Quran, dengan hadis, dengan asar, dengan ijma', maka itu adalah bid'ah ghairu mazmumah. Itu semua kalam Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak menolak bid'ah hasanah. Habis Imam Syafi'i kata man istahsana faqad syara'a, itu Imam Syafi'i dalam rangka menolak istihsan sebagai masdar min masadiri syariah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada khilaf dengan ulama mazhab Hanafi dalam masalah sumber hukum. Kan kita nak keluarkan hukum bukan sesuka hati. Ulama yang nak keluarkan hukum, dia mesti merujuk pada sumber hukum. Sumber hukum yang sepakat Quran dan hadis. Ada di sana ijma', ada di sana qiyas, ada di sana istihsan, ada di sana istishab, ada zara'i', masalah mursalah dan sebagainya. Tapi dalam menerima istihsan sebagai sumber hukum, ada khilaf di kalangan ulama usul fiqh. Yang mana kalau istihsan ini diambil hukumnya oleh mazhab Hanafi. Dan dalam konteks yang istilah yang lain, mungkin Maliki dan Hambali juga berpegang tapi dengan nama yang lain. Misalnya dalam mazhab Maliki ada dia namakan masalih mursalah, kebaikan-kebaikan yang terputus dari dalil. Jadi bukan dalam konteks bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah memang mazhab Syafi'i terima daripada imam sampai kepada ulama-ulama Syafi'iyah, semua menerima bid'ah hasanah. Tidak ada yang membangkang bid'ah hasanah. Jadi manistahsana ini adalah merujuk kepada istihsan. Dan itu pun kata para ulama yang datang kemudian, khilaf yang berlaku antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan mazhab Hanafi secara khusus, itu adalah khilaf lafzi, bukan khilaf yang hakiki. Kerana istihsan yang difaham oleh Imam Syafi'i berbeza dengan istihsan yang dihuraikan oleh mazhab Hanafi. Sekira-kira kata ulama yang datang kemudian, kalaulah difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala istihsan sebagaimana difahami oleh ulama-ulama Hanafi,
nescaya Imam Syafi'i tidak menolak istihsan, kerana istihsan yang diterangkan oleh mazhab Hanafi itu ada sandarannya pada uruf, ada sandarannya kepada hajat, ada sandarannya kepada pelbagai sandaran yang hakikatnya diiktiraf dalam mazhab Syafi'i. Yang penting kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana, bukan Imam Syafi'i kata barang siapa buat bidah hasanah, tapi barang siapa yang berpegang dengan istihsan sebagai sumber hukum, maka orang ini telah buat syariat dia sendiri. Itu kritikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam berdebat menolak istihsan sebagai sumber hukum, bukan menolak bidah hasanah. Jadi Wahabi sekali lagi gagal faham. Hal ini terbukti bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri telah menegaskan bahawa bid'ah itu menjadi dua, iaitu bid'ah yang hasanah ataupun mahmudah dan bid'ah yang dhalalah ataupun mazmumah, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang kita telah sebutkan di atas, dan itu bukan riwayat yang dibohong, bukan. Sebagaimana ada penceramah dari Suria yang mengatakan itu pembohongan atas nama Imam Syafi'i, sebenarnya beliau yang berbohong, kerana ini adalah riwayat yang sahih daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diriwayat oleh seumpama Imam Al-Baihaqi. Bukan riwayat yang bohong. Yang bohong adalah mereka yang ketegak, yang degil untuk mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Mereka sanggup berdusta kononnya bid'ah hasanah di sisi Imam Syafi'i itu hanya bid'ah dalam perkara dunia, padahal tidak ada percakapan Imam Syafi'i yang berkata demikian. Imam Syafi'i kata jelas, bid'ah yang selari dengan ajaran Nabi, selari dengan sunnah itu terpuji, bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi itu terkeji. Dan pengikut Imam Syafi'i lebih memperincikan lagi bid'ah menjadi 5, mengikut dengan hukum yang 5. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dan lain-lain rahmatullah alaihim ajma'in dalam mazhab Syafi'i, semuanya menerima bid'ah hasanah. Jadi hati-hati Wahabi banyak membawa percakapan-percakapan yang luar daripada konteks, yang akhirnya mengelirukan orang awam. InsyaAllah dalam kuliah kita malam besok, ini kita dah masuk ke bahagian yang kedua. Dah selesai bahagian pertama tentang ta'rif, tentang dalil, tentang contoh dan sebagainya, dan menolak syubhat golongan Wahabi. Maka bahagian yang kedua, kita akan melihat macam-macam bid'ah hasanah yang pada hakikatnya ada sandaran dalil daripada sunnah Nabi SAW. Tapi selagi mana Wahabi gagal faham, selagi mana itulah mereka menyusahkan umat Islam dengan tuduhan bid'ah hasanah itu dituduh sebagai bid'ah yang dhalalah. Jadi moga-moga Allah kurniakan kepada kita keikhlasan, kerana insya-Allah daripada keikhlasan itu terbitnya kefahaman, dan insya-Allah daripada kefahaman itulah datangnya kebaikan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina huzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.